suka sangat tacap telinga ayah, baby. Nyam, Ya. ada something nak tanya you. Apa tu? Bila you nak kahwin dengan I? Kenapa yang I mesti kahwin dengan you? Apa yang cakap ni? Kadang-kadang I memang selalu tersasul. Oh, I ada cakap Berapa kali I cakap baby? You kan cakap I love you, I love you, I love you. I love you, I love you too. Tapi kan baby, I ni kan sibuk tau. Ada banyak sangat benda nak kena baca. Yang I kena nak baca. cakap apa kat mak bapak I? Tak apa, mak bapak you tak payah cakap apa-apa. Biar I yang cakap dengan bapak you. Lagipun baby, bukan apa. I ni sibuk dengan baca berita. Tak ada benda lain nak boleh baca tau. I kena baca berita je. Oh. Apalah baby, nanti kita buat kemudian ya. Lagipun ada banyak berita nak kena baca di sana. Bukan macam dia ni. Excuse me. Jangan haraplah you nak terlupa ke? Kali ni kalau you nak cakap tak payah pandang mata I sebab I tak suka. Fajar, baby. Ni, I nak cakap sikit ya, sebagai seorang perempuan yang paling cantik di dunia. Ya, ni, sebagai seorang perempuan, okay, yang cantik, terutamanya I, again. Jangan sesekali percaya pada lelaki buaya macam dia. Lelaki sekarang susah. Yes, I faham. Nangis, you nangis. Sebab I tahu lelaki sekarang tak boleh dipercayai. Dalam ni touch and go. Touch and go. Yes. Belum lagi habis. Setengah lelaki lagi teruk. Smart take. Lalu je. Smart take. Moral of the story. Dah. Hancur dah. Banyak cakap nampak. Apa yang you hasut? Okay, everybody stand by, cepat. Oh. Alright, clear stage. Ni kasih clearkan. Alright, everybody ready to roll? In 10. Assalamualaikum. Baiklah, sebelum saya baca berita sepenuhnya, ingin saya ingatkan bagi mereka-mereka yang ingin mengundi ya. Untuk mengundi saya, sila type Afungit 1791 dan hantar kepada 11 saya sayang ibu. Dan untuk peminat-peminat buluh, sila type Aftungit jarak nama Meriam binti Buluh dan hantar kepada 22 saya sayang ayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bertemu kita dalam berita hangit, lebih hangit dari itu. Saya 1791 Som. Dan saya seperti biasa Mariam binti Buluh. Anda sedang menyaksikan berita hangit yang pastinya hangit. Berikut tajuk-tajuk utama malam ini. Silakan. Pertandingan SMS sambil memandu mendapat sambutan. Mata budak juling akibat di Starlight. Bapanya. Rumah pembaca berita terbakar. Baiklah, berita sepenuhnya. Pertandingan SMS sambil memandu yang ditaja oleh Persatuan-Persatuan Pembuat Keranda Petaling Jaya telah dilancarkan di Padang Timur sebentar saja tadi. Jadi upacara yang cukup meriah itu dirasmikan oleh presidennya Persatuan Pembuat Keranda itu iaitu Datuk Dr. Whatever dan dihadiri juga dari wakil-wakil dari kementerian ini, itu dan lain-lain. Yang ditubuhkan pada tahun 2009 untuk menjaga kepentingan rakyat di dalam hal-hal berkenaan ini, itu dan lain-lain. Jadi mari kita bersama koresponden kita iaitu Punching Bag yang berada di Padang Timur sekarang ini untuk liputan lanjut.
Silakan back. Terima kasih studio. Saya Pancing Bek dan saya sekarang berada di Pantai Timur di mana pertandingan SMS sambil memandu baru saja dirasmikan oleh Datuk Dr. Whatever. Seperti yang disangkakan, pertandingan ini telah mendapatkan sambutan yang amat menggalakkan sehingga ramai yang bermalam di sini untuk memastikan penyertaan mereka seawal mungkin. Bersama saya adalah seorang pengusaha krematorium di Petaling Jaya iaitu Encik Jess Burnham. Mari kita dapatkan reaksi daripada beliau tentang pertandingan ini. Encik Jess Burnham, apa khabar? Ni hao ma? 好好好，我们是在Berita Hangit Station 来，我们要 interview 你。我 interview 啊，哦，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，好，我们讲马来人的哈，马来话。马来啊，apakah perasaan Encik Jess Burnham tentang pertandingan ini? 我 sangat happy 啊，我 business kelanda， tahu tak? 我 business kelanda. Jadi ya, pertandingan ini akan menguntungkan 我 punya business. Sebab ah, 我 punya orang semua, yang customer semua terdiri ya, daripada mereka yang menjumpai kemalangan jalan raya. Selagi satu我 cakap ini juga memberi peluang keemasan pada mereka. Sebab mendapat kelanda dan juga servis bakar mayat percuma sekiranya menggunakan servis ini. Lagi satu, 我 alam menyediakan tolak tunda berkelanda. Sebab sekali bila aksiden saja dia terus tanam lagi alam bakar sendiri. Tak payah fikirlah sempurna mayat. Wah, untung betul tak? Tidakkah Encik Jess Burnham merasakan yang pertandingan ini akan menggalakkan lebih ramai orang untuk menghantar SMS sambil memandu? Bukankah itu bahaya? Mana keprihatinan civic Encik Jess Burnham? 我 tahu, 我 bukan mengkalahkan. 我 mau cipta untung我 salah ke? 我 cipta untung dari kebodohan mereka. Mereka yang bodoh. Main SMS sambil mandu, siapa sulap? 我 untung lagi satu, siapa mau mati mau dapat kelanda cepat main SMS sambil mandu. 我 untung. Betul juga. Sekian saja daripada saya Pancing Bek. Kita kembali ke studio. Sila, bacakan berita seterusnya. Ya, terima kasih Wan Tu Jus. Sekarang kita ke berita luar negeri. Seorang bapa dari pekan kecil di Banjaran Himalaya yang dipanggil dalam bahasa Himalaya Kepeintingat atau dalam bahasa Malaysia bermakna kenapalah pekan ini tinggi sangat. Hari ini didakwa atas tuduhan menstarlight anaknya sehingga juling. Encik Pan Asbaran, seorang pemain carom profesional yang mewakili Banjaran Himalaya dikatakan telah menstarlight anaknya yang bernama Dagilna mampus. Baiklah, kisahnya bila Encik Pan bertanya kenapa banyak merah direportkan. Kita dengar apa kata jawabnya. Anaknya berkata bahawa pen biru cikgunya telah kehabisan dakwat. Dan pada masa itulah Encik Pan dituduh mengangkatkan tangan kanannya ke dahi mangsa dan menggunakan tangan kiri untuk menarik jadi hantunya. Lalu melepaskan satu das. Kesian. Kesian betul lah. Nak menangis dengar. Dan melepaskan satu das talet yang dikatakan telah dengan serta-merta menjulingkan anaknya itu. Jadi, mari kita bersama dengan koresponden kita iaitu Timbul Singh Walawe untuk menyaksikan lakon semula apa yang berlaku. Ni kau tak makan dia ni mengan ni sekarang kau berapa tahun dengan makan ni report card pun ni kan buat deh. Ni tadi. Cuma scan tu deh. Boleh kan mesti makan tu ni buat kapan ni deh. Cepat tu pun jangan dah. Dah berapa sebenarnya? Ya, sebenarnya kau ikan mengen. Boleh makan ni boleh mengahan boleh mengen lah kerem macam mana gitu. Wow. Itulah dia paparan lakon semula tragedi yang telah menimpa seorang budak yang duduk di Banjaran Himalaya itu. Itu yang telah kami tunjukkan kepada anda adalah dilakonkan oleh anak dan bapanya sendiri kerana mereka mahu wang lebih. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana Encik ini juga adalah pemain kebangsaan Banjaran Himalaya dalam acara carom,
hakim telah menetapkan yang jari beliau adalah satu senjata yang boleh membunuh. Jadi, apa yang telah berlaku adalah tuduhan beliau di mahkamah adalah tuduhan percubaan membunuh menggunakan jari yang bermain kerem. Apakah pendapat anda tentang tuduhan itu? Sama na yawan maanan margawo. Ni semalo lupa peningan wanyo ke yang masuk lecet. Mari kita bersama anaknya pula. Sekarang saya bersama mangsa Starlight bapanya sendiri iaitu Dagilna. Dagilna, apakah perasaan anda? airport. Jadi apakah rasanya anda akan lakukan selepas ini? Dore. Adakah ini masa depan anak-anak kita? Langgar dinding. Ya, di antara kesan-kesan sampingan di Starlight adalah lupa diri, hilang ingatan untuk sementara dan bengkak di dahi. Kita sekarang bersama seorang doktor dari Rusia untuk membantu adik Dagilna mampus ini. Adakah prosedur ini memerlukan apa-apa pembedahan? Doktor is good. Durmetara Starlight Gurstan. Starlight Ghost Town? Bagaimana ini Starlight Ghost Town? Doktor is shorpe. Tilt. Okay. Or is kanan proski. No. Uma. Uspra. Okay, good. Okay. Starlight Gurstan. Sleep. Re. Impembra? Re. Re. Butreno. Usna. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kebahagiaan sedang melanda banjaran Himalaya. Ini juga adalah kali pertama anda dapat menyaksikan seorang doktor Rusia yang sedang menyorokkan dirinya di banjaran Himalaya berjaya melakukan satu prosedur perubatan yang belum pernah dilakukan di mana-mana. Hanya di berita hangit. Jumpa lagi saya Timbul Singh Walawe. Kalau anak ikan itu besar, jangan tembak. Baik, kita teruskan dengan berita seterusnya iaitu berita tergempar yang baru kami terima. Berita ini yang kita tunggu-tunggu. Rumah seorang pembaca berita terkenal dan gedik. Siapa lah Gedik agaknya? tak pasal-pasal telah terbakar. Pembaca berita gedik ini dan bajet-bajet hot tu, Tapi siapa ya jangan menyampuk ketika saya baca. Rumah dia terletak di Taman Perumahan Mawar Berduri. Itu dekat dengan rumah saya. Jadi kebakaran yang bermula sekitar pukul 6.30 petang tadi telah berjaya dipadamkan oleh ahli bomba. Menurut pihak bomba, kebakaran itu dikatakan bermula daripada bahagian dapur dan kerugian dianggarkan sekitar RM250,000. Lama, RM250,000 tu. Pembaca berita gedik itu dikatakan menjadi punca kebakaran kerana ia dipercayai pertama kali ingin mencuba menghisap rokok untuk mendapat title hot chick. Kenapalah sampai macam tu sekali boleh terbakar rumah? Apa lagi yang buruk tentangnya boleh dikatakan? Saya pun... Teruskan. Ya. Pihak polis kini sedang mencari pembaca berita tersebut yang tidak dapat dihubungi sehingga kini. Oh ya. Apa dia? Siapalah agak-agaknya ya? Ada apa-apa kutukan terakhir? Saya rasa pembaca berita itu patut lebih berhati-hatilah. Dalam kata lain, bahalul. Lebih kuranglah. Baiklah. Siapa nama tadi? Oh ya. Meriam Buloh. Meriam Buloh, Ya. sungguh. Jadi nama pemberita tersebut ialah Meriam Buloh. Meriam Buloh? Itu I kan?
Itu I lah. Rumah I terbakar. Kadang-kadang ya tuan-tuan dan perempuan, memang untuk seseorang tu sedar diri memang lambat. Jadi nampak sangat Cik Buloh tadi dialah yang gedik dan lupa diri dan tak boleh harap. Baiklah, kita teruskan dengan berita seterusnya bersama pakar ekonomi kita yang tidak asing lagi, iaitu Encik Adam Smith. Silakan Smith. Ya, hai. Salam sejahtera dan salam RM1 kepada penonton-penonton sekalian. Bersama saya, Adam Smith, pakar kewangan ekonomi terbaik untuk anda. Ya. Pada minggu lepas, saya telah membawa isu susah senang membuat pinjaman bank. Dan ternyata sebenarnya agak susah untuk membuat pinjaman di bank. Topik kita pada minggu ini adalah pinjaman alternatif. Apa itu pinjaman alternatif? Itu dia. Pinjaman alternatif adalah kaedah lain untuk orang yang gagal dalam membuat pinjaman dengan pihak bank. Bukan saya. Bukan maksud saya. Banyak macam ramai lagi orang ya. Apa yang difahamkan itu adalah proses pinjaman alternatif ini mudah, cepat dan mesra pelanggan. Untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan pinjaman alternatif ini, kita akan bersama seorang pengusaha pusat pinjaman mudah, iaitu Encik Long Lai. Mari ikut saya. Bayar tak bayar? Bayar tak bayar? Kasih cabut mata dia. Mata dia kasih congkek. Congkek mata. Assalamualaikum. Tak lawang lagi mau pakai kontak lens. Hijau color. Jason nak? Jason. Ya, Encik Long Lai. Apa khabar? Lah, Jason ah. Kasih hadiah lu punya antik. Itu bukan mata ke itu? Itu mata orang tadi. Gua punya konsumer. Apa? Konsumer. Customer. Customer. Okey. Apa khabar Encik Long Lai? Lu siapa? Apa khabar Encik Long Lai? Ya, lu siapa? Saya Adam Smith, seorang pakar ekonomi yang terandal. Adam Smith. Lu punya nama itu serupa Paul Smith, lu kalau itu kandalan ekonomi ya, apa pasal malis ini? Mau punya uang kah? Takkanlah saya Adam Smith ingin meminjam uang pada seorang alung. Jatuhlah martabat saya. Tujuan saya datang sini adalah untuk mewakili Berita Hangit untuk bertanyakan mengenai pinjaman alternatif. Tanya, lu mau tanya? Jadi macam mana kalau seseorang itu ingin membuat pinjaman peribadi ya? Seperti membeli rantai emas ke ataupun barang permata untuk isteri dia. Lu mari sini mau pinjam, gua kasih pinjam. Tak ada masalah. You cuma itu you bawa gitu kasih you punya itu apa itu IC ya. IC sama lu punya itu lu gambar lu punya anak perempuan ada. Nama anak perempuan? Tapi saya punya anak kecil lagi. Kau kecil banyak susah juga. Tapi saya jiran ada anak perempuan. Oh jiran lah? Jiran ada. Dia boleh kasih sama lu Saya boleh. Kau tahu nama dia? Kau tahu Bukan apa. Itu sebagai cagara. Satu? Cagara. Cagaran? Cagara lah. Saya sudah cerita tadi. Tapi ini bukan untuk saya tau. Untuk penonton. Jika penonton mau tahu dengan lebih lanjut. Takkanlah saya Adam Smith nak meminjam. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bertemu lagi dalam segmen ekonomi pada minggu depan. Ingat, ekonomi tak akan rumit dengan Adam Smith. Ke studio kita. Ayo. Ini saya punya IC ya. Tapi ini address dulu, tapi sekarang mau boleh pakai. IC ya. Ini IC ya? Ya. Dia langsung bila dapat uang? Sekarang lah. You are my brother. Lu angkat semua. You are my brother. Ya. Lu angkat semua. Lu pinjam 8.000, kita bagi lu 500. Belakang nanti lu kebayali. Wah. Kebayali? Membayarlah 15.000. Okey, pinjam 800. Pinjam tadi 8.000. 8.000, sekarang angkat 500, mau bayar balik 15.000.
Saya cuba. Saya cuba. Jangan sana. Ini fotokopi. Ya, apa khabar anda semua? Mungkin anda terkejut, tapi jangan terkentut. Okey, sebenarnya Mubarak Mendung tidak dapat membaca berita cuaca pada hari ini kerana dia telah dijangkiti demam kerana di rumahnya hujan semalaman. Okey, tapi tak apa, kita tinggalkan cerita Mubarak Mendung. Kita terus saja ke berita. Maafkan saya. Kita terus saja ke berita cuaca. Disebabkan sistem kaji cuaca kita tidak berfungsi, saya tidak dapat memberi ramalan sebenarnya dari Jabatan Kaji Cuaca. Ya. Jadi saya akan menyampaikan cuaca yang berasaskan kajian saya sendiri. Macam mana kajian saya? Berasaskan hujan lari 100 meter berpagar, angin bertiup kencang. Ya. Dari timur barat ke timur timur. Kenapa dia tidak pergi ke Timur Leste? Itu kami tidak tahu. Peniaga-peniaga kawasan pusat bandar ataupun pusat hiburan dan juga pusat badan diminta berjaga-jaga dengan pusat majlis perbandaran yang menjalankan pemantauan lesen perniagaan. Itu saja. Jadi kita kembali ke berita sukan bersama Wam bin Wamdown. Silakan. Ya, berita sukan. Kita kembali ke berita sukan. Persatuan Konda-Kondi Sedunia hari ini mengumumkan yang pasukan dari negara Afrika Selatan tidak akan dibenarkan untuk menyertai Piala Dunia Konda-Kondi yang bakal dilangsungkan di Padang Sekolah Vivekananda, Petaling Jaya awal tahun depan. Dunia Konda-Kondi dikejutkan bulan lepas apabila batang konda-kondi yang digunakan pasukan Afrika Selatan terlepas dari tangan seorang permainnya dan terpacak di dahi seorang pemain pasukan lawan. Beliau terpaksa dikejarkan ke hospital selepas percubaan paramedik untuk menggunakan double-sided tape. Gagal. Beliau dipecat keesokan harinya dan kini menetap di sebuah hospital bahagia terkemuka di Johannesburg. Wam bin Wamdown, berita sukan kembali kepada Wan dan Mariam. Silakan. Ya, terima kasih diucapkan kepada Wam bin Wamdown. Jadi begitulah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan senang untuk kita menjadi seorang pembaca berita. Ya? Bukan berarti bila kita telah menang mana-mana pertandingan SMS, kita jadi juara, kita boleh baca berita. Ya? Ini bukan semudah itu. Ingat senang ke? Susah. Jadi, itulah dia tadi. Sekian sajalah. Ya? Berita hangit kita kali ini. Yang lebih hangit dari itu. Jadi saya Wan Tujus bin Wan Tusom bersama teman saya. Dan saya Jessica Chong. Untuk berita hangit, salam sejahtera. Berita hangit pastikan lebih panas dari hangat sehingga hangit. Selamat menyayam. Selamat menyayam. Ya. Hai, nasib kau lah buluh. Siapa suruh kau bermain dengan buluh? Buluh bencing. Dalam bermain. Hanamkan hidup kau. Usna is but Butreno is not is